صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم وإفضاله بسم الله والحمد لله وتوكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الله نبينا وشفعنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin ya Allah, bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah sebagaimana Dikau bukakan pintu hati hamba-hamba yang mengasihimu. Allah manfa'na bima 'allamtana ya Allah, berilah manfaat terhadap apa yang Dikau ajarkan kepada kami. 'Allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam yang dikasihi Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Surau As-Saliki, ahli-ahli Jawatankuasa, Tuan-tuan Haji, Bapak Najah, para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih lagi diberikan subsidi oleh Allah untuk hidup. Justru hiduplah sebagai hamba Allah yang bersyukur. Dan jangan sesekali kita menjadi hamba Allah yang kufur. Sama ada kufur melalui perkataan, atau kufur melalui perbuatan, atau kufur melalui i'tiqad. Hadirin yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan yang menyebut saya menyampaikan sepatah dua tazkirah sempena pagi yang mulia lagi berkat ini. Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah rahmati kita, Allah ampun dosa ibu bapa, suami isteri, anak pinak, ipar dua, jiran tetangga dan muslimin muslimat kita, dan Allah beri rahmatnya kepada kita dan sentiasa kita hidup dalam keredaannya dari semasa ke semasa. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam suratul Fatihah tadi kita mulakan dengan basmalah. Basmalah ini singkatan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat daripada Fatihah yang 7. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mana-mana orang yang semayang dia tak baca surah Fatihah, tak sah solatnya. Mana-mana orang yang semayang yang tak baca basmalah juga tak sah solatnya. Kerana dalam mazhab kita, Imam Syafi'i menaskan hukum membaca basmalah itu adalah wajib, dan ia merupakan satu ayat daripada Fatihah yang 7. Kalau kita mula basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim,
sampailah waladdallin. Amin. Jadi 7 ayat. Baliknya kalau kita mula Al-Fatihah tu dengan Alhamdulillah, dia jadi 6 ayat. Kalau Fatihah tu 7 ayat, benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi sab'an minal masani. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'an minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Laqad utitu bil Qur'anil azim wa sab'an minal masani. Aku telah diberikan Quran yang agung dan 7 ayat yang berulang-ulang. Ulama memaksudkan 7 ayat yang berulang-ulang itu ialah suratul Fatihah. Apa yang difokus dalam suratul Fatihah ialah kita mulakan dengan basmalah. Basmalah itu diucapkan dengan baris bawah. Ba baris bawah. Ba tu huruf syafawi. Huruf syafawi huruf yang diungkap dengan bibir terbuka. Dan baris yang paling dominan sekali di dalam Al-Quran ialah baris bawah. Hatta kalau ada bertembung 2 baris mati, iza iltika usakinain hurrika bil kasrah. Bila bertembung 2 baris mati di dalam Al-Quran atau dalam mana-mana petikan, kenyataan, tulisan dalam kaedah nahu, maka dibacakan dengan baris bawah. Seperti kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau kita nak sambung, Qul huwallahu ahadunillahu samad. Begitu juga kalau kita baca lam yakun allazi, kita baca dia lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tuan-tuan hadirin, bila kita baca bibir terbuka dan dengan baris bawah yang paling kuat, dalam kekuatan tu ada kelemahan. Dalam kebesaran dan kekuatan Allah adanya kelemahan dan kerendahan sifat kita sebagai hamba kepadanya. Jadi kita dipaksa pagi, petang, siang, malam nak sebut nama Allah dengan lafaz bismi, maka bibir kena buka. Bibir kena buka tu kita panggil syafawi. Diucapkan dengan bibir dan bibir terbuka kita panggil syafawi. Bila kita baca baris bawah, baris yang paling kuat, dalam kekuatan dan kebesaran Allah adanya kelemahan dan kerendahan diri kita sebagai hamba. Justru kita diperintah menghadap Allah dalam keadaan kita menghadapi kewujudan, kebesaran dan keagungan Allah. Bila kita sebut namanya, nama Allah melambangkan zat yang maha agung yang tidak menyerupai makhluk. Pada zat Allah itu adanya sifat, zat Allah lain, sifat Allah lain, tetapi pada zat Allah adanya sifat Allah. Daripada sifat Allah itu munculnya af'alullah, yakni perbuatan bagi Allah. Dan kombinasi zat, sifat, perbuatan itu kita cukup panggil dengan namanya, iaitu nama Allah, Bismillah. Dengan nama Allah, di sebalik nama ada zat, ada sifat, adanya perbuatan. Kalau kita nak tengok pada makhluk, diri kita pada makhluk pun, bila kita sebut zamihan, maknanya ada tubuh badan. Di sebalik tubuh badan tu ada sifat dia. Sifat dia kasar ke, kerah ke, garang ke, pemurah ke, penyayang ke, pelembut ke, suka ke, duka ke. Itu kita panggil sifat. Lagi, dia ni pula gerak, jalan, makan, minum, tidur, bangun, bawa kereta, pergi beli, pergi berjual. Itu kita panggil perbuatan. Jadi, kalaulah kita ni sekujur tubuh batang sebagai hamba, maka kita tengok kita ada nama, kita ada zat, zat tu tubuh badan kita lah. Dan dari zat tu adanya sifat. Sifat kita hak kasar, hak kerah, hak suka, hak duka, hak sedih, hak kecewa tu. Dan selain daripada itu, kita ada perbuatan kita itu sendiri.
Itu kita faham mengikut perspektif makhluk. Jadi tengok pada diri kita, zat kita, perbuatan kita, sifat kita, sebenarnya wujudnya kita datang daripada Allah. Wujudnya Allah ada segala-galanya. Untuk kita memahami hakikat kita sebagai hamba, maka kita wajib mengenal Dia, Allah, sebagai pencipta. Semua ini diperolehi bila kita belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ma makna tauhid? Ai ifradul qadim minal muhdas. Ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah. Apa maksud ilmu mengesakan Allah? Kita mengesakan Allah yang bersifat dengan sifat sedia kala, yang berbeza daripada segala sifat-sifat makhluk yang baharu. Yang baharunya kita adalah makhluk. Makhluk dicipta kita bersifat hamba. Jadi kita hamba dicipta darinya. Allah yang menciptakan kita tanpa ada kewajipan ke atasnya. Allah cipta kita bukan dia nak ambil manfaat daripada kita. Allah cipta kita bukan berhajat kepada kita. Allah mencipta kita bukan kerana Allah sunyi dan berkehendakkan kita. Tak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita lil hikmah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melakukan ibadat atau memperhambakan diri kepada Allah. Alam di sini liya'budun lil hikmah. Allah cipta kita beribadat, ibadat yang kita buat hasil untungnya manfaat pada kita sendiri. Bukan kerana dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji Allah rasa senang, Allah rasa kaya, Allah rasa makin lama makin kuat, makin hebat, makin maha segala-galanya. Tidak. Allah tak berhajat pada makhluk. Baliknya Allah cipta makhluk demi kepentingan, manfaat makhluk itu sendiri. Bila kita beribadat, kita sebagai hamba yang taat, maka Allah bersihkan hati kita. Bila hati bersih, kita boleh jaga kata-kata kita, perbuatan kita, i'tiqad kita. Bila terjaga perkataan, perbuatan, i'tiqad, maka terbangunlah modal insan dalam diri manusia. Orang boleh jadi manusia. Manusia hidup ada disiplin, ada aturannya, boleh jaga kebenarannya, dan dia juga boleh menjaga maruah, nyawa, akal, harta, keturunan orang lain. Ini yang kita katakan, kita hidup ni tuan-tuan, ada dua hubungan. Satu hubungan dengan Allah, satu lagi hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah yang ditegakkan dalam prinsip hidup beragama, kita kata. Jadi nak faham benda ni, kena belajar ilmu tauhid. Dengan ilmu tauhid ni kita belajar mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Kadang-kadang kita dengar ustaz kita ada sebut ilmu tauhid. Kadang disebut ilmu usuluddin. Kadang disebut ilmu kalam. Kadang disebut ilmu aqaid. Maksud yang sama, tuan-tuan. Maksud yang sama, tetapi lafaznya berbeza. Ilmu tauhid ni ilmu mengesakan Allah. Kita kenal Allah ada zat, Allah ada sifat, Allah ada perbuatan, Allah ada nama. Bila sebut nama dia, mewakili zat, sifat, perbuatannya. Jadi bila kita kenal zat, sifat, perbuatan Allah, kita mengesakan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang wujud selain daripada Allah. Dialah Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, barang sesiapa yang melafazkan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, banyak 10 kali, Allah akan balas satu lafaz dengan 10 kebaikan.
Sebab tu kita baca lepas solat tadi. Siapa lafaz la ilaha illallah dan la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali dia sebut, Allah bayar pada dia 10 kali ganda kebaikan. Dan hapus 10 kali ganda kejahatan. Dan Allah jaga dirinya daripada sebarang gangguan kejahatan dan syaitan. Untung kita 10 dapat benda baik, 10 dicegah daripada kejahatan, dan Allah jaga kita daripada gangguan syaitan. Jadi sebut sekali dapat 10, sebut 10 dapat 100. Alhamdulillah. Ini tuan-tuan, kita buat wirid, kita baca lepas daripada solat. Wa imma kita baca seorang-seorang ke, wa imma kita baca ramai-ramai ke, ternyata bacaan kita beramai-ramai lebih power, lebih kuat. Lebih power, power steering, power ranger, super power, super best power, macam-macam power dah tuan-tuan. Kalau ramai-ramai pakat baca, kalau seorang baca tu, alhamdulillah ada juga power. Tapi kalau ramai-ramai, kalau seorang 10, maknanya kebaikan dapat 100. Ditolak kejahatan 100. Tapi kalau kita 40 orang, 50 orang, berapa banyak? Situasi ini dijamin oleh Allah. Kenapa? Dalam la ilaha illallah dan la syarika lah. Kerana ini adalah keyakinan ilmu tauhid. Kita mengesahkan Allah. Zat Allah esa. Tidak ada zat yang sama, serupa, setara, sebandingan dengannya. Zat Allah esa. Tidak ada zat yang kedua, ketiga, keempat, kelima yang berasingan dengannya, ataupun yang bersentuhan, yang berpautan, yang berkaitan dengannya. Ini kita panggil kaedah menafikan kam muttasil dan menafikan kam munfasil. Tak ada zat Allah yang tersusun, yang berlapis, yang bercantuman dengan zat makhluk. Ini kita panggil menafikan kam muttasil. Kalau kam munfasil, tidak ada zat yang lain selain daripada zat Allah. Zat Allah bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan ratus, bukan ribu, bukan juta. Zat Allah, zat yang suci, yang wajib ada, yang berbeza, yang bertentangan dengan zat makhluk. Ini kita kata. Begitu juga dengan perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan lain selain daripada perbuatan Allah. Habis tu ada perbuatan kita. Perbuatan kita ni usaha dan ikhtiar sahaja. Hakikat yang menentunya ialah perbuatan Allah. Allah dah tentu dah kita. Lahir bila? Kahwin dengan siapa? Mati bila? Bila timbang amalan? Bila bangkit pada mahsyar? Bila kita diputus masuk syurga atau masuk neraka? Ketentuan ini berdasarkan kepada af'alullah. Jadi apa kita duk pelik sangat? Apa kita duk sedih sangat? Kalau sesuatu yang menimpa pada qada dan qadar kita, kita reda dan kita terima. Sebab kita yakin perbuatan manusia, perbuatan makhluk sebenarnya ditentukan dengan perbuatan Allah. Kita usaha dan ikhtiar, tetapi Allah yang menentukannya. Dan kerana itu, kita berserah diri pada Allah. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila kamu telah usaha, ikhtiar, maka berserahlah diri kamu kepada Allah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Kadang disebut ilmu usuluddin, dasar agama Islam. Apa dasar dia? Ketuhanan Allah. Al-uluhiyah, ketuhanan Allah. An-nubuwah, dasar kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain.
Yang ketiga, dasar sam'iyat. Sam'iyat ni benda-benda gaib. Hak kita dengar dengan telinga. Walaupun tak mampu tengok dengan mata, tak boleh sentuh dengan kulit, tak boleh kaji dengan makmal. Walaupun dengar dengan telinga tu, kita wajib yakin dan percaya. Kerana benda sam'iyat. Macam dosa, pahala, malaikat, jin, iblis, syurga, neraka dan lain-lain. Ya? Kita tak boleh pergi tengok. Kita tak boleh nak kaji benda tu dengan makmal. Ya? Tetapi kita dengar daripada Al-Quran, kita dengar daripada hadis, kerana itu kita wajib yakin dan percaya. Sekolah ke tak sekolah ke, cerdik ke, bodoh ke, bandar ke, desa ke, bila kita dengar, wajib yakin dan percaya. Ini uniknya ilmu usuluddin, ilmu dasar agama Islam. Merangkumi tentang ilahiyah, ketuhanan Allah, zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah. Merangkumi tentang nubuat, kenabian Nabi terdahulu dan disempurna dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga soal-soal sam'iyat, benda-benda gaib. Ya, kita kena yakin, kita kena percaya. Jangan jadi macam orang liberal, sekular dan pluralisme agama. Mereka tolak benda-benda ni. Mereka kata benda ni tak logik. Agama ni dia ikut logik akal. Benda ni tak logik. Benda ni ada ke tak? Kita ni duk dengar-dengar orang-orang tua kita aja. Orang tua pun kalau ada ilmu wajib kita percaya. Kalau dia datangkan perkara sam'iyat, sebab dasar perkara sam'iyat tu ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan secara mutawatir kepada kita. Wajib kita yakin dan percaya. Satu lagi ni fitnah dalam agama ni, kita kena percaya juga. Sebab Nabi sampaikan kepada kita dengan hadis-hadis yang sahih. Fitnah dalam agama ni ada kalangan kita bawa agama yang benar. Bawa akidah yang benar. Kita kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ulama juga dia bawa ajaran yang sesat, ajaran yang menyeleweng. Itu ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang Nabi sebut khawarij. Mereka pertikai kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata Nabi tak berlaku adil pada kes pembahagian harta rampasan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kalau aku ni Nabi tidak adil, tak ada orang yang lebih adil atas muka bumi Allah ini. Lepas tu buat-buat khawarij pula, lepas zaman Nabi, mereka mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang betul. Sahabat Nabi salah. Sahabat Nabi dianggap sesat. Sahabat Nabi dianggap munafik. Sahabat Nabi dianggap zindik. Sahabat Nabi dianggap murtad. Ni bahaya puak-puak khawarij. Dia je betul, orang lain salah. Dia je Islam, orang lain dianggap kafir. Dia je ahli syurga, orang lain dianggap sebagai ahli neraka. Walhalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan khawarij ni sebagai anjing neraka. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah puak-puak ini keluar di zaman aku sendiri akan memeranginya sebagaimana diperangi kaum Ad. Mana lawan semua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dan selainnya, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdatsul asnad sufahaul ahlam yaquluna min qaulin khairil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrakuna minad din kama yamraku sahmu minar ramiyati fa in wajadtumuhum faqtuluhum min haitsu laqitumuhum fa inna fi qatlihim al-ajr 'inda Allah yawm al-qiyamati. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya baginda bersabda, akan keluar di akhir zaman golongan yang pandai bercakap agama dengan bahasa yang indah, lembut lidah. Ahdasul asnan, sufahaul ahlam, tapi kebanyakan mereka ni dari kalangan orang muda-muda.
Jahil. Tak belajar agama pun, tapi pandai cakap agama. Tak ada ilmu pun, tapi bijak cakap agama. Mereka bercakap tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis juga. Bukan sembarangan. Baca Quran juga bukan sembarangan. Tetapi tak ada ilmu agama. Nak cakap agama, baca Quran, baca hadis, tak ada ilmu agama. Baca Quran, tapi Quran yang dibaca tak jatuh dalam hati perut. Maknanya baca Quran tak amal, baca hadis pun tak amal. Lari keluar daripada agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Jika kamu ketemui golongan ini di akhir zaman, perangi mereka. Kerana tugas memerangi mereka ini pasti mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah hari kiamat nanti. Ini bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam timbul puak-puak sesat. Ada golongan yang baik Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan sesat Khawarij. Adanya golongan sesat Syiah. Ada juga golongan sesat Mu'tazilah yang banyak guna akal daripada Quran dan hadis. Quran dan hadis pun mereka pusing sana pusing sini, takwil sana takwil sini, guna akal juga. Kau buat Syiah pun dok hina, dok cela, dok kutuk, dok maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok hina, cela, kutuk ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai sekarang puak Syiah ni dok ada di kita, dok ada di negeri di Malaysia ni. Khawarij pun dok ada kalangan kita ni. Tak ngaji agama, cakap agama, tapi perangainya macam orang tak ada agama. Khawarij tu duk ada. Nah, gitu juga puak-puak sesat yang lain. Hak dalam negeri kita ni, ayah Pin lah, ayah Haziq lah, ayah Butang lah, ayah Kahar lah, Qadiani lah, Bahai lah, Zikir Lagu Lutub lah, Ashabul Kahfi lah, Tok Garang lah, Panji Langit lah, Duk Silap lah, Duk Bomo lah, duk berdukun lah, duk bertapa lah, mayang pakai niat lah. Macam-macam ada. Jadi, mana kekuatan kita, tuan-tuan? Kekuatan kita wajib berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dikatakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebab kita pegang kepada Al-Quranul Karim, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ijma' ulama', pada pertimbangan akal yang sahih, yang bertepatan dengan sumber wahyu. Al-Quran kita ikut tafsir, hadis kita ikut ulama hadis yang muktabar. Ijma' kita ikut apa yang disepakati di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, lain-lain mazhab, alhamdulillah, seia sekata dalam soal-soal ketuhanan Allah, dalam soal kenabian, dalam soal keghaiban, dalam apa jua permasalahan umat Islam, mereka sepakat sehati sejiwa. Kadang sepakat mereka itu menjadi ijma', kadang sepakat mereka itu menjadi ittifaq, kadang sepakat mereka itu menjadi pandangan jumhur ulama'. Alhamdulillah. Ini pegangan kita, tuan-tuan. Dari sudut akidah, kita pegang pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada diamal, difaham, diajar dalam negeri negara kita ini ialah pengajian sifat 20. Hak sebenarnya sifat Allah ni bukan 20. Sifat Allah ni banyak yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Cuma 20 tu adalah dijadikan sifat induk untuk kita mengenal sifat yang wajib bagi Allah. Kenal Allah berdasarkan kepada dalil-dalil Quran dan hadis, dan juga dapatan akal kita yang waras. Jadi, kalau kita nak kata dia Tuhan yang sebenar, Tuhan yang agung, seyogianya Tuhan sebenar, Tuhan yang agung itu bersifat dengan 20 sifat yang wajib. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. Mau 13 sifat. Itu metod Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kita
kenal Allah tu ada, sedia kala, kekal. Allah bertentangan dengan makhluk pada zat sifat perbuatannya. Allah berdiri dengan zatnya sendiri, sifatnya sendiri, perbuatannya sendiri. Cipta ke nak urus ke nak hidup ke nak mati, nak masuk orang dalam syurga, nak azab orang dalam neraka ke. Qiyamuhu bi nafsihi. Wahdaniyah. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Kudrat Allah Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Kuasa Ultraman, kuasa Batman, kuasa Superman, kuasa Pokemon, tu kuasa makhluk, kuasa terhad je, kuasa manusia, kuasa menteri, kuasa sultan, kuasa raja, sekadar ujian belaka. Hakikat yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iradat Maha berkehendak. Allah berkehendak mencipta kita, cipta alam, mati kita, hancurnya alam dengan kiamat. Siapa boleh lawan, boleh tanding, boleh cabar kehendak Allah? Ana Allah, innama amruhu idza arada syai'an. Itu iradat. Arada yuridu iradatan. Ilmun Allah Maha mengetahui. Hak besar, hak kecil, hak zahir, hak batin. Hak telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Hak dunia, hak akhirat, hak dalam syurga, hak dalam neraka. Allah Maha mengetahui. Kita ni Maha jahil. Jadi malu kita dengan Allah. Hayyun, Allah Maha hidup. Kita ni Maha mati. Berapa tahun tuan-tuan nak duduk kat Kuala Batas? Berapa tahun? Nak duduk kat Penang, nak duduk kat Malaysia ni berapa tahun? Kita tak boleh jamin nyawa kita sampai pukul 9 nanti. Tak boleh jamin nyawa kita sampai esok hari. Kerana Allah Maha mengetahui. Kita hidup dengan darah, kita hidup dengan nyawa, kita hidup dengan badan, kita hidup dengan roh. Allah tak berhajat pada nyawa, badan dan roh. Sama Allah Maha mendengar. Kita ni Maha tuli. Kita duduk cakap, kita duduk ceramah, kita duduk forum, kita duduk mengumpat, kita duduk mengutuk, kita duduk menipu. Kita duduk forward mesej-mesej tak betul. Dalam Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, YouTube, macam-macam. Duduk mengatakan orang, duduk maki orang, duduk hina orang, duduk cela orang. Allah Maha mendengar. Basar, Allah Maha melihat. Kita duk curi, duk rompak, duk bunuh, duk menyambung, duk bedah duit kerajaan, duk bedah duit syarikat, duk bedah duit company, duk bedah duit anak, duk bedah duit bapak, duk bedah duit bini, duk bedah duit parti. Macam-macam bedal lah. Allah Maha melihat. Kita lihat dengan mata lendir, Allah tak lihat dengan mata lendir. Kita melihat objek jauh dan dekat. Penglihatan semua yang bagi Allah tidak ada had. Ini sifat kesempurnaan bagi Allah. 13 asas sifat. Kalau kita nak kata dia Tuhan sebenar, wajib ada 13 sifat ni pada Tuhan yang sebenar itu. Berhala tak boleh nak kata Tuhan. Sebab dia batu, dia kayu, dia plastik, dia besi. Hokuk tak boleh kata Tuhan. Bulan tak boleh nak kata Tuhan. Ultraman tak boleh nak kata Tuhan. Ultraman. Orang buat Superman lawan Batman. Tak boleh nak kata Tuhan. Walau dia kuasa, dia boleh terbang, dia boleh meraih, dia boleh melompat. Tembak tak lelu. Bedil tak lelu. Tikam tak lelu. Bakar tak hangus. Tak boleh lagi nak kata Tuhan. Jin, hantu, setan, iblis. Tak boleh lagi nak kata Tuhan. Jadi kita memahami konsep ketuhanan daripada Al-Quran. Tentang sifat wajib bagi Allah daripada Al-Quran. Ini yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dia ambil dalil Quran, dia ambil dalil hadis. Dia susun-susun balik. Kerana zaman dia tu banyak puak-puak ajaran sesat. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah. Ya. Puak-puak sesat tu. Hinggalah zaman kita ada puak-puak sesat ni. Jadi bila kita belajar akidah, secara automatik kita cakna agama. Apa maksud cakna? Ambil berat, ambil prihatin, ambil peduli tentang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa tak ambil berat? Benda ni tiap-tiap hari, tiap pagi, tiap petang, tiap malam Allah ingatkan kita. Maya 5 waktu. Ada azan. Bukan azan saja, ada qamat. Dalam azan ada qamat tu, syahadu an la ilaha illallah,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa benda tu? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sembahyang tahiyat pertama pun ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tahiyat akhir wajib kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimah syahadah. Dan wajib juga kita selawat pada Nabi supaya kita dekat dengan Nabi dan hidup kita menjejaki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir anak, azan telinga kanan, sunat. Qamat telinga kiri, sunat. Mati seseorang pun talqin sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Ajarlah orang yang mati di kalangan kamu itu dengan kalimah la ilaha illallah, dengan kalimah syahadah, dengan kalimah tayyibah, dengan kalimah ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah paksi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ilmu tauhid itu ajar benda ni. Ilmu usuluddin, dasar agama Islam, ajar benda ni. La ilaha illallah, wajib kenal Allah. Allah ada zat, ada sifat, ada perbuatan, ada nama. Zat Allah tak sama, tak serupa, tak sebandingan dengan makhluk. Makhluk juga tak sama, tak serupa, tak sebandingan dengan Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tengok mula-mula ayat. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun, sesuatu pun yang sama, serupa, sebandingan dengan Allah. Sama juga dengan Syura, surah Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama, serupa, setara dengan Allah. Sifat Allah, sifat yang sempurna, sifat jamal, sifat indah, sifat kamal, sifat sempurna, sifat jalal, sifat kebesarannya. Habis. Cuma mari Imam Abu Mansur Maturidi tambah 13 sifat asas yang wajib bagi Allah, ditambah dengan 7 jadi 20. Kaunuhu qadiran, hal keadaan Allah maha berkuasa. Kaunuhu muridan, hal keadaan Allah maha menghendaki. Hal kaunuhu aliman, hal keadaan Allah maha mengetahui. Hayyan, maha hidup, hal keadaan Allah maha hidup. Sami'an, hal keadaan Allah maha mendengar. Basiran, hal keadaan Allah maha melihat. Mutakalliman, hal keadaan Allah itu maha berkata-kata. Jadi kalau kita sedar Allah maha bersempurna, maha sempurna sifatnya, maha mulia zatnya, jadilah hamba Allah yang taat. Itu kita boleh jadi hamba Allah. Bukan jadi hamba nafsu, hamba setan, hamba wanita, hamba dunia, hamba tahta, hamba glamour. Dah? Kita jadi hamba pada Allah. Dan Allah, zat yang maha mulia, zat yang wajib wujud. Sifatnya, sifat yang sempurna, sifat yang indah, sifat kebesaran dan keagungan. Sampai kiamat pun kita lawan Allah. Lawan bergu China, badminton bolehlah. Lawan lindan bolehlah. Tapi nak lawan Allah tak boleh. Manusia kaya ke, banyak harta ke, tetap tidak lawan. Tidak boleh melawan kebesaran, keagungan Allah. Berarti kita bila kita sebut nama Allah, 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 kita faham tentang makna la ilaha illallah. La mawjud illallah, tidak ada Tuhan yang ada selain daripada Allah. La ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang kita sembah selain daripada Allah. La maqsuda illallah, tak ada benda yang kita cari dalam hidup ni kecuali keredaan Allah. Dalam tarikat Naqsyabandiyah ditekankan zikir lataif qalbi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nada zikir yang keras digunakan untuk memalu hati manusia yang keras. Dan zikir itu penawar bagi hati. Masalah kita lepas sembahyang jabuk lari. Pas sembahyang lari, pas sembahyang lari, nak zikir malah. Makan rajin. Cakap rajin, WhatsApp rajin. Zikir malah. Kalau zikir malah, bagaimana hati ini nak ada pemakanan? Hati ini tak makan nasi lemak, nasi kerabu, kerupuk leko, roti canai, kuih tiaw, mi celup.
Taripak maruku. Hati kita ni pemakanannya bersifat spiritual. Kita baca Quran, jadi pemakanan hati. Kita zikir, jadi pemakanan hati. Kita wirid, jadi pemakanan hati. Kita ucap kalimah yang baik, jadi pemakanan hati. Kita istighfar, kita selawat, jadi pemakanan hati. Kalau hati ni tak diberi makan, hati kita kering. Macam ikan kering, macam lada kering. Macam cicak kering, kering-keringnya. Daripada benda yang kering. Itulah tuan-tuan. Hati kita ni perlu diberi makanan dengan zikir la ilaha illallah, dan Nabi SAW bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Wala taj'al fina wala innana wala alaina syaqiyyan wala matruda wala mahruman. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah minkum ya